Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan sidang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya kita merapatkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, nikmat, ujian dan cobaan setiap yang bernama manusia itu tidak akan terlepas daripada ujian dan cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala, sama ada cobaan dalam bentuk nikmat maupun cobaan dalam bentuk kelebihan dan kebahagiaan. Kita meneruskan qunut nazilah kepada saudara-saudara kita yang sedang bertempur mempertahankan negara mereka. Semoga apa yang dipertunjukkan oleh orang-orang Gaza yang membuka mata dunia kepada penting atau hebatnya Islam. Saya tonton satu video seorang Minah Saleh, ya. Yang madah macam ni seorang ibu menggendong bayinya yang sudah syahid dan mengucapkan Alhamdulillah, syukur pada Allah. Nah, ketika itu dia tidak nyalahkan Allah, wahai anak aku, kan aku dah salat, aku dah zakat, aku dah puasa, kena anak aku diambil. Perkara tersebut tidak keluar dari mulut perempuan tersebut. Tetapi apa yang keluar, Alhamdulillah, kita berjumpa di syurga. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi persoalan yang timbul pada Minah Saleh macam ni, yang ada seorang ibu tu ada kekuatan di saat diuji macam ni masih ingat dengan Tuhan. Kalau aku kata aku dah gila katanya. Akhirnya apa berlaku, tuan-tuan? Dia cari Quran dan dia baca. Alhamdulillah dapat hidayah. Jadi kita mengambil pengajaran daripada apa yang sedang berlaku pada diri kita keseluruhannya. Adakah iman, ibadah kita tak hanya pakaian yang tidak sampai kepada hati kita. Dan kalau kita berada di kedudukan sidaknya, adakah kita masih ingat Allah di saat masjid hancur masih lagi nak sembahyang? Kerana kita masjid dah kacak dah. Si juga turun ke masjid. Nah, sidaknya masjid hancur, tuan-tuan. Agik gagu nak sembahyang. Kan? Kita masjid kacak pun saya terus sembahyang, dedek ke masjid hancur. Tu masjid hancur. Agik gagu cari sejadah, sembahyang, agik azan. Bukannya dah bayar apa semua, tuan-tuan. Ya Allah. Banyaklah yang berlaku di Gaza yang mengajar kita tentang banyak sudut-sudut. Yang mana perkataan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ya, memang betul-betul tidak praktis. Hidupan kita tu bukan untuk siapa-siapa tetapi untuk Allah Subhanahu wa taala. Okay, jadi perkara itu seharusnya membuka mata kita dan anak-anak kita yang megang telefon, tuan-tuan, tunjuk setidaknya apa yang berlaku di sia supaya dapat manfaat. Nah, okey. Dari malam tu insya-Allah kita menyambung perbincangan kita, masih lagi mengupas pemikiran Syekh Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah, ya, dalam tajuk masalah kepercayaan dan tradisi. Tajuk buku tu, tuan-tuan, dah ditulis hampir 30 ke 40 tahun yang lepas, ya, dan menarik untuk dimiliki. Al-Halal wal Haram fil Islam. Okey. Dah banyak terjemahannya dalam bahasa Melayu. Yang terjemahan yang terbaik yang saya pernah baca adalah daripada Dr. Zulkifli Al-Bakri.
Tuan-tuan boleh dapat Nya ada banyak tajuknya, ada 4 bab. Bab pertama prinsip Islam berkenaan halal dan haram. Kedua, halal dan haram dalam kehidupan orang Islam. Yang ketiga, halal dan haram dalam perkahwinan dan kehidupan berkeluarga. Dan kita akan bincangkan yang keempat, halal dan haram dalam kehidupan umum Muslim. Yang ada banyak pecahan. Yang kita bicarakan hanya satu bab kecil, iaitu masalah kepercayaan dan adat tradisi. Kita semua maklum bahawasanya kepercayaan adat tidak hanya pada bangsa Melayu, tetapi juga kepada semua bangsa. Dan kita lihat banyak juga hadis-hadis yang menegur tentang kepercayaan dan sebagainya. Kalau tuan-tuan baca dalam tafsir Al-Azhar oleh Buya Hamka berkenaan dengan surah Al-A'la. Okey. Kalau silap saya ayat ketiga. Bercerita tentang alam, tuan-tuan. Kita tidak boleh menjadikan alam tu jadi macam tu, maka manusia jadi macam ya. Hukumnya haram. Benda tersebut turut ditegur oleh Allah dalam surah tersebut dan banyak penjelasan yang baik oleh para mufassirin. Surah yang sering kita baca. Jadi malam tu insya-Allah kita akan bincang memerangi tahyul dan khurafah. Memerangi tahyul dan khurafah. Tuan-tuan sidang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan, baginda dapat nangga, dapat melihat terdapat masyarakat Arab mempunyai beberapa kaum Dajjal. Dajjal tu perkataan Arab yang bermaksud pendusta, tuan-tuan. Pembulak lah. Yang dikenali sebagai kahin. Sewaktu ada sedikit iklan lah. Berjumpa dengan bomoh, tuan-tuan, disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Berjumpa aja, bukan mesti percaya. Berjumpa aja sudah. Berjumpa aja dengan bomoh. Bomoh tu sama ada tukang tilik kah, ataupun ada sebahagian orang kita tu yang anggap jumpa untuk main-main. Alah, coba-coba ya Ustaz. Nah, tetap juga dikatakan oleh para ulama, 40 hari amalan salat yang ditolak. Apatah lagi mempercayai. Nah, sebab ada saya dengar seorang ustaz lah. Aisyah jumpa ajak nanya-nanya bah, jangan. Benar-benar akidah tentu jangan dipelintir kita lah. Mungkin kita di kedai kopi jumpanya minum lain cerita lah. Tapi kadang-kadang orang kita tu bila dah berjumpa mudah nak nanya. Nah, bila nanya yang mudah nak percaya dan sebagainya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan beberapa kumpulan dajjal yang disebut sebagai kahin. Yang dalam erti kata yang lain, kahin ini adalah dukun. Dan yang lain juga dikenali dengan tukang tilik, nujum, yang mengaku tahu perkara-perkara gaib. Saya pernah ulang sebelum tu. Untuk perkara gaib, tuan-tuan, saya nak jelaskan sebab orang kita tu gaib dalam bahasa orang Melayu tu nyesit sama dalam gaib dalam orang Islam. Gaib dalam pemahaman orang Melayu tu makhluk halus, orang bunian, orang semandin, apa-apa yang sewaktu dengannya. Sedangkan gaib dalam yang difahami oleh agama tu mahsyar, alam barzah, malaikat, alam-alam yang memberi manfaat bila berkait dengan iman. Okey. Tetapi apa yang berlaku dengan masyarakat kita, orang-orang yang mengaku dirinya pandai, tuan-tuan, tahu benda-benda gaib. Sedangkan semua ulama madhab nak tahu perkara gaib itu tidak lain tidak bukan melalui Allah dan Rasul. Bahkan Nabi sebut, Allah sebut dalam firman-Nya, kata yas'alunaka 'anir ruh qul fihima. Mereka bertanya denganmu wahai Rasulullah tentang roh. Kata Nabi, ini adalah urusan Tuhanku. Dan aku hanya dapat tahu sedikit saja, sedikit. Okay?
Antara benda yang sangat masyhur dalam orang kita tu bila orang mati patah balik kepada manusia dan cerita macam ni. Paling popular zaman-zaman kita kecil dulu 80-an apa? Spirit coin. Saya pernah cuba main dulu. Spirit coin tu bukan di Malaysia aja, dalam setiap bangsanya ada namanya pun. Dan kita faham benda ini tidak ada kaitan dengan roh, tuan-tuan. Okay. Jadi orang-orang begini mereka mempercayai atau mengetahui perkara gaib, sama ada yang telah terjadi pada masa yang lalu maupun yang akan terjadi pada masa depan. Yang tu paling best lah. Kami tu nak kahwin dengan si Sanok tu. Apa komen kita? Tuannya Arif. Macam tu. Makanya menjelaskan. Dan tidak lain tidak bukan mereka menggunakan atau yang saya sebut orang suruhan, iaitu jin, puaka dan sebagainya. Bila berkait dengan jin, orang kita kadang percaya dengan saka dan sebagainya lah. Saka diturunkan, dan cerita-cerita di TV pun banyak menyuburkan kefahaman ini dalam masyarakat kita. Maka bila perkara ini berlaku pada zaman Nabi, dan sekarang pun berlaku juga dengan zaman kita, di dalam pesatnya masjid membangun, pesatnya orang petang masyarakat kita tu menghantar anak-anak belajar di bidang agama, sama ada di masjid tempatan ataupun luar negara. Dan benda ini juga pesat membangun perkara-perkara berkaitan dengan gaib, yang khurafat, yang syirik terus subur dalam masyarakat kita. Sepatutnya nyasik macam ya. Maka para asatizah yang balik, maka meneruskan usaha Nabi itu untuk mementeras. Dan bahasa ataupun amaran-amaran keras yang sering didengar oleh orang-orang agama dan ustaz daripada golongan ini, apa kata sidaknya? Kita ustaz belum kena kita ya. Kita mau dah kena, kami cari kita. Ustaz diwarningnya balik. Kita negur, kita kena balik. Dengan yakin dan sebagainya. Dan saya sinafikan sebahagian ustaznya takut juga, ada kena aku pula. Okey. Dan perkara ini terus subur. Bahkan ada sebilangan asatizah macam adik saya pun yang bermenteras benda-benda tu, akhirnya kena sihir. Berlakulah 2 kali dia kena dah. Bukan di Ulu, tuan-tuan. Bukan di Kapit, di Belaga, di Bekenu si. Berlaku di Miri, Bandaraya Miri. Kan? Okay. Dengan sebab itu Rasulullah SAW telah mengisytiharkan perang. Nabi isytihar perang terhadap kepercayaan yang sesat ini, yang tidak disandarkan dengan ilmu pengetahuan yang lurus atau petunjuk dan syariat yang benar. Baginda Nabi SAW menyampaikan wahyu Allah tentang perkara ini dengan membacakan kepada mereka. Dalam surah An-Naml ayat 65, apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Sadaqallahul azim. Katakanlah lagi, tiada siapa pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib melainkan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah ya tuan-tuan. Dan kita semua beriman kepada kitab. Di antaranya adalah Al-Quran. Dan ia tidak cukup hanya sekadar dibaca menjadi halwa telinga, pergi ngalau jin, pakai ru'yah untuk bait. Bukan. Sebenarnya banyak benda-benda yang boleh meningkatkan keimanan kita. Sebagaimana yang berlaku di Palestin. Ribu tuan-tuan yang masuk Islam kerana kekuatan iman. Sebab mereka berpegang dengan Al-Quran dan hadis. Kekuatan iman itu diperolehi dengan jalan ilmu. Jadi, menurut Dr. Yusuf Al-Qardawi, tidak ada seorang pun yang mengetahui perkara gaib. Sama ada malaikat, jin, maupun manusia. Bahkan Nabi pernah ditanya, apa yang akan berlaku? Nabi marah. Saya lupa riwayatnya, yang ada disebut. Sebagian, kalau silsilah orang Yahudi bertanya dengan Nabi perkara yang gaib.
Maka Nabi marah kepada sidaknya. Rasulullah SAW menjelaskan dalam satu firman Allah berkaitan dengan perintah. Surah Al-A'raf ayat 188. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastaksartu minal khairi wa ma massani as-su'. In ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan kalau aku mengetahui perkara-perkara yang gaib, tentulah aku akan mengumpulkan dengan banyaknya benda-benda yang mendatangkan faedah. Dan tentulah aku tidak ditimpa kesusahan. Aku ini tidak lain hanyalah pesuruh Allah yang memberi amaran bagi orang-orang yang ingkar dan membawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Saya ulang balik. Nabi menyebut dalam firman Allah, tuan-tuan, dan kalau aku mengetahui perkara-perkara gaib, tentulah aku mengumpulkan dengan banyaknya benda-benda yang mendatangkan faedah, dan tentulah aku tidak ditimpa kesusahan. Contohnya, kalau Nabi tahu, contoh kalau Nabi tahu perang Uhud, Sayyidina Hamzah akan syahid, pasti Nabi akan nyuruh Hamzah turun. Kalau Nabi tahu tentera-tentera Badar akan menang, pastinya si peduli dengan apa yang berlaku di kala orang-orang munafik meninggalkan mereka. Kan banyak lagi, tuan-tuan. Dan Nabi jelaskan, aku ini tidak lain hanyalah pesuruh Allah yang memberi warning, amaran bagi orang-orang yang ingkar dan membawa berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan pula tentang berita kaum jin pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allau kanu ya'lamunal ghaiba ma labisu fil 'adzabil muhin. Surah Saba 14. Bahawa kalaulah mereka sedia mengetahui perkara yang gaib, nescaya mereka tidak tinggal sedemikian lamanya di dalam azab kerja berat yang menghina. Paham sih cerita tu, tuan-tuan? Cerita tu tentang bagaimana kaum-kaum jin tu mereka melaksanakan kerja di depan Nabi Sulaiman di saat Nabi Sulaiman dah wafat dah. Pernah dengar cerita nak? Tuan-tuan fikir logik. Nabi Sulaiman dah wafat. Kalau tongkatnya si dimakan aneh-aneh dan tongkatnya rebah, maka pasti orang-orang kaum-kaum jin tadi akan terus bekerja. Kalau kita fikir dengan akal kita yang waras, kita percaya dengan jin, kita mengatakan jin mengetahui perkara-perkara gaib, berita-berita langit. Sedangkan di depan Nabi Sulaiman, di saat mereka bekerja, mereka tidak tahu bahawasanya Nabi Sulaiman telah wafat. Yang paling kita takut, tuan-tuan, ada yang menggelarkan dirinya ustaz, nak kelakar dengan seorang, sekarang dia sudah berada dalam badanmu. Kita pun, ada kan dalam TikTok disebarkan. Sila nyatakan kepada kami apakah tanda-tanda. Astaghfirullahalazim. Berkopiah, berjanggu, di-share ribuan orang. Kan? Perkara ini bertentangan dengan apa yang diajar oleh Allah dalam Al-Quran, oleh Rasulullah SAW. Ingat, tuan-tuan, perkara gaib itu datang daripada Allah dan Rasul. Dan tidak akan sampai seperti apa yang sedang berlaku di zaman sekarang. Sekarang ini sangat mudah, tuan-tuan, untuk menyebarkan dakwah-dakwah sesat begini. Kalau tuan-tuan baca tentang turunnya Dajjal, tuan-tuan, bukalah mana-mana bab akidah. Sebahagian Mu'tazilah, Khawarij menolak Dajjal sebab mengapa Dajjal boleh dapat banyak mukjizat. Apa kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari dan juga disebut oleh Al-Khattabi? Dajjal turun, pertama beliau tidak mengatakan beliau adalah Nabi.
Tapi beliau mengaku dirinya Tuhan. Diberi kelebihan kepadanya untuk menyesatkan manusia. Sedangkan para anbiya rasul diberi mukjizat untuk menyatakan kebenaran. Dan apa kata Ibnu Hajar dalam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, kalau beliau mengaku betul-betul beliau adalah Tuhan, kenapalah paling simple lah tanda kafir yang ada pada dahi yang tidak dapat dihapuskan. Kalau tuan-tuan baca hadis berkenaan Dajjal, peliklah rupanya, mata butak sebelah. Bukan bermata satu. Ada orang beranggapan Dajjal bermata satu. Semata yang bermata satu yang minion sebenarnya, yang kuning. Kartun. Ya mata satu. Tapi Dajjal tu mata butak sebelah. Dan disebut juga dalam hadis yang matanya mencedul. Tapi jangan kita jumpa orang mata cedul, dia tak Dajjal lah si. Rupanya hodoh lah. Jadi cerita Dajjal tu cerita tentang nak ngetes manusia. Okay? Jadi kalau dalam konteks Dajjal pun kita dalam konteks sekarang pun kita dapat nak lepas tu tuan, dengan skema-skema yang berkopiah menipu kita dengan alam gaib. Apa tak lagi dengan Dajjal? Waktu baca kisah Dajjal menakutkan. Tapi kita dengan cerita orang tu ngubat tangan tembus dalam perut berdarah tu kita dah percaya. Apa tak lagi Dajjal? Dajjal dahsyat kita tuan-tuan. Tunjuk langit turun hujan. Tunjuk rumput kering tumbuh. Datang seorang manusia, dibelahnya nampak berpecah dan dikatakan hidup balik manusia tersebut dan senyum. Dahsyat. Kan? Jadi apatah lagi sekarang yang masyarakat kita masih lagi percaya. Saya nanggap yang kes yang yang aku dinya perawat lah. Kelakan dengan jin ditunggah dalam media, dipolas secara live, ribuan yang share, ribuan yang rasa takjub. Sedangkan perkara itu sangat bertentangan. Dalam ni disebut tuan-tuan, allau kanu ya'lamun al-ghaib, bahawa kalaulah mereka sedia mengetahui yang gaib, ma labithu fil azabil muhin, nescaya mereka tidak tinggal sedemikian lamanya di dalam azab kerja berat yang menghina zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Kan? Tapi dalam konteks kita, kita rasa jin tu lebih hebat daripada kita. Kita memang mengakui mereka mempunyai kerajaan. Tetapi dalam konteks kepercayaan, benda-benda gaib, benda-benda yang akan mendatang, benda yang tidak pasti, haram. Hatta berubat scan dari jauh. Dah keluar penjelasan dalam website Jabatan Mufti. Orang kata benda itu haram hukumnya. Walau apapun mujarabnya rawatan tersebut. Okay. Sesiapa yang mendakwa dirinya mengetahui perkara gaib yang hakiki, nescaya dia telah berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada hakikat kenyataan kepada manusia. Beberapa orang luar pernah datang, atau sebenarnya cerita tuan-tuan Beberapa orang luar pernah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyangka bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara orang-orang yang mendakwa mengetahui sesuatu dari yang gaib. Lalu mereka menyembunyikan sesuatu barang di dalam tangan mereka dan bertanya kepada baginda. Tidak ingat Nabi itu tahu perkara gaib, datang jumpa Nabi, mbak sesuatu, bawa sesuatu letak dalam tangan. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kami apa yang kami sembunyikan di dalam tangan kami. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tegas, inni lastu bikahin wa innal kahin wal kahana wal kuhana finnar. Berat kata Nabi itu. Aku bukanlah seorang tukang tilik, dan sesungguhnya tukang tilik dan perbuatan tilik dan bahkan semua orang yang bertilik itu adalah di dalam neraka. Berat tuan-tuan cerita tu. Nah, orang datang agak Nabi. Apa alam tu? Kita kalau dipelang macam mana, main tekak. Bila dapat tekak, bangga sana. Perkara ini terang-terangan dilarang keras. Kalau tuan-tuan
belajar hukum fiqh, mana-mana amaran yang datang dengan neraka maka hukumnya haram. Nabi sebut wal kuhana fin nar. Tukang tilik, perbuatan tilik, bahkan orang yang datang menilik finnar, kata Nabi, dalam neraka. Bukan dalam sauna atau mana, mau sauna okey. Dalam neraka, saya faham. Saya pernah cerita lah saya dalam tempat suruh ulama dulu. Neraka tuan-tuan, jangan kata masuk, muka dihadapkan. Kan saya pernah ngembak satu hadis ya. Orang yang paling akhir keluar daripada neraka dan paling lewat masuk dalam syurga, ketikanya keluar daripada neraka, Allah Subhanahu wa taala mukanya Allah tidak izin dipalingkan. Maka sudah azab. Jangan cerita masuk keluar daripada neraka muka dihadapkan ke neraka. Pun sudah azab, apatah lagi masuk. Pasti jauh lah. Dan paling ringan azab dalam neraka apa yang dilalui oleh Abu Talib. Dia letak bara neraka di kakinya. Sebagian mengatakan dia selipar daripada neraka, maka menggelegak otaknya. Itu yang paling ringan. Jangan cerita nak lain. Itu pun juga ringan. Okey. Seterusnya tuan-tuan, mempercayai dan membenarkan tukang tilik, kata Al-Qardawi, hukumnya kufur. Hukumnya kufur. Islam tidak hanya memberteras semua tukang tilik dan bomoh, bahkan menegaskan sekali tentang dosanya yang berat terhadap semua orang yang mendatangi tukang tilik dan mereka yang bertanya kepada sesuatu. Ada sikit lagi saya nanggap dalam TikTok. Sila senarai tuliskan nama anda, saya akan menilik bagi anda. Kami geramnya nak masuk live tidak nak entam balik. Kebanyakan daripada Indonesia dipolah secara live. Dan ya Allah, yang kami yang hantar nama ya bukan orang ke Islam, orang Islam. Si perlu pergi Indonesia. Si perlu kita pergi ke India. Sekarang benda itu dibuat secara live. Tuan-tuan buka. Kadang-kadang bila saya buka TikTok lalu. Sebab itu tuan-tuan, kita kena ambil. Sebabnya kadang-kadang bagi saya sendiri, saya akan gunakan TikTok dalam medan dakwah ini untuk tegur. Kadang-kadang diletaknya gambar-gambar yang menyeramkan, apa yang ditulis di bawah. Sila letakkan nama anda, saya akan menilik nasib anda di masa depan. Ya Allah. Apa katanya? FOC, free of charge. Apa lagi orang kita? Nak pergi ke Indon, take it Ustaz. Kedong saya nak cuba-cuba bisnes kopok leko tu, ni tak berjaya saya. Tilik dulu. Astaghfirullahalazim. Perkara ini bukan main-main tuan-tuan. Jadi dalam medsos ataupun apa yang ada dalam kita tu, Facebook, tapi TikTok yang paling popular lah. Sebenarnya sangat mudah. Yang baik pun banyak, yang kurang baik pun banyak, yang syirik, yang khurafat, semua ada dalam TikTok. Jadi tuan-tuan kena memantau lah ataupun kena terjun dalamnya untuk meneruskan. Bahkan ada di kalangan orang menjadikan TikTok medan untuk mengecam orang pun ada. Sempatlah saya masuk. Saya pada bertakwa kepada Allah. Jangan jadikan medan tu untuk mengecam orang. Nah, saya rasa pelik tu lah. Bila saya ngajar tu pun saya terperasan. Ada 2-3 kali saya scroll, jumpa live. Menilik secara free. Apa nasib kamu? Kadang-kadang berdasarkan tarikh lahir. Dan tuan kena ingat satu lagi kaedah yang nampak Islamik juga haram. Buka Quran, baca nombor, terus berdasarkan ayat tu, kitab macam tu pun haram tuan-tuan. Tetap haram. Walaupun menilik menggunakan ayat Quran, tetap hukumnya si boleh. Tapi orang kita, apalah salah Ustaz? Apalah salah? Perkataan apalah salah ya lah si best. Apalah salah? Nang salah, bukan apalah salah. Nang salah. Okay. Mereka bertanya kepada mereka sesuatu lalu dibenarkan segala tipu daya mereka dan perbuatan yang menyesatkan dari kalangan mereka. Kalau kita fikir secara waras tuan-tuan, siapa yang lebih tahu perkara gaib tu kalau tidak Allah dan Rasulnya? Bahkan beberapa contoh yang Allah sebut dalam Quran tentang jin yang tidak tahu apa yang mereka sedang lakukan di saat Nabi Sulaiman sedang wafat.
Begitu juga dengan Jibril, begitu juga dengan Rasulullah. Mana kisah-kisah yang menyatakan tentang jin atau makhluk-makhluk yang serupa dengannya banyak menipu manusia dan manusia terperangkap. Apatah lagi jin yang disuruhnya mengeluarkan hukum lagi teruk. Jin ditanya, kita tahu si jinnya, hatta jin Islam kita sih tahunya belajar di sini. Supaya hukum kahwin dengan jin haram, tuan-tuan. Tiba-tiba ada anak. Ni maknya jin. Cara orang nak bulak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Man ata arrafan fasa'alahu an syai' fasaddaqahu bima qala lam tuqbal lahu salatu arba'ina yawman." Sesiapa mendatangi tukang tilik untuk bertanyakan sesuatu kepadanya, lalu membenarkan yang diramalkannya, nescaya tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Apa kata Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim? Bukanlah bermaksud bila kita melakukan perkara ini, cuti 40 hari Ustaz. Bukan cuti. Kalau kita tidak salat kerana mendatangi kahin, sudah ada 2 dosa. Kalau kita mendatangi tukang tilik, mempercayainya, anda salat 40 hari, tidak diterima pahalanya. Penggunaan orang makin ustaz cari orang hilang. Yalah, sama tuan-tuan. Sama lah kes ya. Macam ni boleh tahu, saya nanya macam ni boleh tahu. Yang tahu-tahu tu semuanya, semua yang saya bukan ustaz uskun. Ustaz campur dukun. Nya kahwin, ustaz kahwin dengan dukun jadi uskun. Betul. Saya ulang balik hadis tadi. Datang seorang agak Nabi, "Ya Rasulullah, apa dalam tanganku?" Nah, jelas dalam hadis nak apa dalam tanganku? Apa kata Nabi? "Ini lastu bikahin." Aku bukan seorang tukang tilik. Jangan kata ustaz yang kata pilah, tu Rasulullah. Kalau kita dapat menilik, lebih daripada Nabi lah. Nabi pun madah, "Inni lastu bikahin wa innal kahinul kahanah wal kuhan finnar." Jadi menjawab persoalan tuan tadi, maka itu perkara yang tidak didasari oleh agama. Kalau punya bertopi tuan-tuan, berkopi berjanggut, kita jangan mudah tertipu dengan perkataan label ustaz atau punya berjanggut bertopi. Ustaz tu tahu. Tanya balik sininya belajar. Kalau punya belajar luar negara di sini sekalipun, kalau ngembak perkara yang palsu, tetap palsu tuan-tuan. Islam datang dengan kebenaran. Bukan datang jadi skamer mula orang. Kalau sikit orang nanya, sikit orang kena nanya lagi, orang akan mengajukan soalan berikutnya. "Ustaz, tapi nya jumpa lah Ustaz." Tahu sih? Tuan-tuan, ini tidak boleh menjadi satu penanda aras atau pengukur kepada benarnya ilmunya. Tidak. Saya ambil contoh lain. Sebagian orang Islam mempercayai benarnya Islam ini dengan tanda-tanda di langit. Ingat sih kita zaman-zaman dulu, tanda kat tomato, Allahu, ada sibuk makan tomato lah. Boleh jual mahal tomato lah. Kesal sapi nak dikorban, ada perkataan Allah. Orang kita dulu pernah ingat sih zaman-zaman ibu. Dan tuan-tuan tahu sih, orang Kristian pun berlaku perkara yang sama. Ada tanda salib dekat langit. Ada gambar Mary dekat curahan air pancut. So which one yang betul? Tidak ada yang betul. Islam tidak datang dengan cara begitu, tuan-tuan. Begitu juga dengan apa yang berlaku pada yang disembarahan je orang hilang. Dalam agama lain pun begitu, ditunggah. Tanggal tak cerita Tamil. Benda yang sama, cuma kelakar Tamil. Cara sama. Tunggah. Nak 3 calit.
Cari tu. Orang hilang tangkap jin tu. Cari. Jumpa. Wah. Apa beza tuan? Kata agama Kristian sama macam juga. Jadi perkara ini perlu dilihat dengan lebih jelas lah. Lebih jelas. Sama dengan konteks memagar rumah. Ambil garam, pagar rumah. Oh, insyaAllah pencuri isi masuk. Penat orang mula CCTV, penat orang mula alam, tapi kita percaya dengan barang macam ya. Tahu sih? Tapi orang kita percaya, pagar. InsyaAllah ada orang masuk kelaknya berenang rumah kau lah. Soal-soal lagi rumah. Percaya lagi. Jadi perkara ini menjadi satu trend dalam masyarakat kita dan kena dibetulkan lah. Saya membandingkan dengan contoh yang jelas. Kalau Rasulullah SAW sendiri pun tidak tahu melainkan diberitahu oleh Allah melalui perantaraan malaikat, apatah lagi orang yang biasa. Maka elakkanlah perkara-perkara ini daripada berleluasa dalam masyarakat. Apa yang diturunkan ke atas Nabi SAW berkenaan perkara gaib hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bahawasanya Nabi SAW sendiri pun tidak mengetahui tentang perkara-perkara gaib itu. Apatah lagi manusia biasa yang lebih-lebih lagi tidak mengetahuinya. Banyak contoh lain tuan-tuan dalam ilmu kebal contohnya. Orang kita dulu mari bersilat. Oh, saya pernah bersilat dulu. Bacalah apa, berzikir sampai lupa daratan. Pahal tu kebal. Nabi luka dan tuan berperang. Kita gagal nak kebal. Kita kebal bukan nak berperang, nak tunjuk kira habis orang dibukut dah. Kengepau orang. Ya, abang, orang kita tu masalah salah faham konteks begitu tuan-tuan. Sama konsepnya. Kalau kebal, Nabi dah suruh orang-orang Islam Badar ilmu kebal. Sekarang di Gaza sedang hancur kan. Ni orang yang hebat-hebat ilmu gaib lah. Pergilah. Yang jenis naik seorang dari jauh lah. Pergilah Gaza kan. Tolong orang Islam. Kesian mah. Tapi apa berlaku? Saya dah. Sebab sama tadi kalau betul ilmu ini dibenarkan syarak, zaman Nabi, zaman salafus salih, zaman tabi'in dah dibenarkan. Tapi ia tidak berlaku tuan-tuan. Ingat, Nabi dah sebut dah sebaik-baik adalah kurunku. Kurun selepasku dan selepasku. 3 kurun. Nabi dah sebut dah. Dan selepas pembunuhan Uthman bin Affan, maka tersebarlah hadis palsu dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 50. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul la aqulu lakum 'indi khaza'inallahi wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilai. Sadaqallahul azim. Maksudnya katakanlah hai Muhammad, aku tidaklah mengatakan kepada kamu bahawa perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala ada di sisiku. Dan aku pula tidak mengetahui perkara-perkara yang gaib. Aku juga tidak mengatakan kepada kamu bahwasanya aku ini malaikat. Aku tidak menurut melainkan apa yang diwahyukan kepadaku. Lagi ditekankan oleh Allah dalam surah Al-An'am 50. Maksudnya Allah perintah Nabi suruh cakap benda ini. Pandah benda itu kepada manusia. Jadi perkara-perkara ini jelas ditentang, dibersihkan oleh Rasulullah di awal kehadiran Islam di kota Mekah. Dan jangan kita biarkan ia terus subur dalam masyarakat kita. Kita dah ceritakan sebentuk kenapa sebagian besar orang kita terperangkap. Kan awal-awal kuliah saya dah sebut. Manusia diuji dengan khauf, takut. Diuji dengan kemiskinan, diuji dengan ketakutan. Diuji dengan keresahan. Maka ujian-ujian ini akan datang. Jalan-jalan yang betul dan jalan-jalan yang tidak betul. Maka terpulang kita untuk memilih jalan yang betul atau sebaliknya. Dan saya tidak nafikan orang yang saya berkata macam ni tuan-tuan, saya pernah ngembak jemaah haji 2017, jemaah Sarawak 1,500 orang. Ada soalan-soalan yang saya masuk akal. Ustaz, ni tiang untuk kami dapat toyol. Astaghfirullahalazim. Padahal dia dah plain nak ngembak botol, nak ngembak toyol Arab, mbak pulang. Okay, jadi pesuruhnya, ya Allah teman-temanku,
kita datang situ nak ngejar haji. Tuan Haji, oi Tuan Haji ada. Saya dipesan di kampung. Tidak ada toilet lah tu. Boleh tahan Ustaz, kagak boleh tahan. Astaghfirullahaladzim. Tangan kita. Sibuk kata di situ. Di sini mesti tidak ngajak. Ada yang sampai ke satu tahap kain ihram disiram dengan air zam-zam, dikerin. Limbak pulang, digunting-gunting, dia jadi jimat. Astaghfirullahaladzim. Berlaku juga. Ya Allah. Penat ngumpul 10,000, 11,000, pergi ke Mekah mula benda-benda yang khurafat. Kesal disebar lagi kepada orang lain. Ya Allah, Tuhanku. Tolonglah betulkan kefahaman kita dalam perkara-perkara begini, Tuan. Belajar akidah. Kita ada guru-guru akidah. Pastikan yang kita belajar boleh menjadi benteng. Jangan belajar akidah tinggal dalam silibus. Tapi dalam pelakuan kita di luar, ia tetap diteruskan. Hanya apa yang diwahyukan kepada Rasulullah. Sama ada satu tersebar melalui seorang ustaz yang Nabi sehari sebelum perang Badar, Nabi mengetahui kematian beberapa orang kufur. Abu Jahal mati di sini dan sebagainya lah. Dan seterusnya lah. Maka riwayat tersebut sahih dan ia disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya tahu perkara-perkara gaib melalui perantaraan Jibril ataupun apa yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, apabila seseorang muslim telah mengetahui hal ini daripada Al-Quran yang ada di sisinya, kemudian menyatakan perkara gaib itu dengan begitu jelas dan terang, kemudian mempercayai bahawa sesetengah manusia dapat mendedahkan rahsia-rahsia Allah Subhanahu wa taala yang dihijabkan kepada manusia, maka jelaslah dia telah mengkufuri apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkara ini sangat jelas untuk kita perhatikan. Jangan stop. Sebabnya saya pernah selalu mengulang-ulang. Tonton belajar Quran kan macam-macam kaedah. Kaedah Baghdadi, kaedah Muqaddam, kaedah Iqra. Apa-apa kaedah semuanya okey. Sebab tujuannya untuk lancar baca Quran. Begitu juga dengan akidah. Tuan-tuan nak belajar aliran ni. Aliran khalaf, aliran salaf, ahlul kalam. Yang penting tuan-tuan boleh benteng daripada kepercayaan syirik. Sebagai sikit contoh, tuan-tuan. Contoh tu banyak yang sering disalah artikan. Pergi ke kubur, minta kepada si mati. Kalau kita lihat perkara ini memang khilaf. Minta berdasarkan bertawasul dengan sebab kealimannya, dekatnya dengan Allah, itu dibenarkan. Tapi saya yakin, kita beri laluan azan dulu, lepas tu kita sambung lagi. سيدنا محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائم آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأسقو مقام محمود الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. Kita sambung sikit tuan-tuan, lepas kita berkesimpulan. Jadi orang yang memang saya sirafikan tawasul dalam konteks melalui kealiman seseorang, kewarakannya, memang ada dalilnya. Cuma saya melihat benda itu banyak yang ikut tu tanpa ilmu. Seperti kan ada orang yang pergi ke kubur seseorang akhir tetapi minta pada Allah. Cumanya melalui keberkatan seorang syekh. Tetapi bagi saya, orang ngikut kebanyakan si tahu. Yang datang ngikut syekh, minta kepada syekh kebanyakan yang tidak tahu, akhirnya apa berlaku? Mereka meyakini minta kepada si mati. Perkara ini terang-terang sesuatu yang syirik. Kita sebut dalam Quran nak ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada Allah, Allah akan tunaikan. Jadi untuk mengelak perkara ini berlaku, tuan-tuan, janganlah diikut. Lebih selamat kalau kita tinggalkan. Tapi kalau ia ikut dengan betul, maka ia tidak menjadi kesalahan.
Tapi kalau kebanyakan kita tu ikut-ikut aja asyik belajar. Kita pergi ke mana-mana makam. Yang paling dahsyat saya pernah pergi, kita kucing tu banyak lah. Kubur Koting, apa lagi, makam Sultan Tengah, banyak kertas ya. Nah, saya pernah pergi ke Mesir, pergi ke makam Imam Syafi'i. Mengalir kertas dalam makam, ditikam orang lubang Bertanyalah dengan penjaga makam, apa yang dalam kertas. Bila dibuka, tuan-tuan, kebanyakannya mengatakan, ya Syafi'i, ya Imam, tolonglah kami, dapatkan kami anak, berikan aku untuk kerja, panjangkan umur ibuku. Semua permintaan tersebut dapat asyik ditunaikan oleh imam, asyik boleh. Hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kesimpulan daripada apa yang kita belajar untuk tuan-tuan, iaitu dua tajuk besar, iaitu memerangi tahyul khurafat dan membenarkan dakwaan bomoh adalah kufur. Jadi saya nafikan benda-benda yang bab khurafat, tahyul sudah lama membenih dalam masyarakat kita sebelum Islam datang pun. Dan perkara itu wajib ditinggalkan, tuan-tuan. Sebab sebahagian orang kita tu yang ambil dua-dua. Yang taat pada Allah yang ambil juga. Semayang, puasa, zakat. Macam sampai ada cerita tadi, pergi haji. Tapi ngembak je toil pulang. Sama yang haram, tuan-tuan. Pergi haji, tapi lain targetnya. Dapat haji, dapat kain ihram yang dah diperap dalam air zam-zam. Pakai mula jimat. Jual. Jadi, perkara ini macam minyak dengan air. Nyasit akan tahu bersama, tuan-tuan. Kepercayaan tu, cara fikir masyarakat kita kena dibetulkan. Kalau kita nanggah khatib ataupun sering berpesan, buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Dua-dua tu, tuan-tuan, kena jalan serentak. Bukannya buat apa yang Allah suruh, yang larangnya bolehlah sikit-sikit. Sadar, tuan-tuan. Sebab dalam Islam benda tu clear. Nabi jelas-jelas melarang. Orang kita tu Masya Allah bagusnya, jaga sembahyang, tambah lagi dengan sembahyang sunat, puasa Isnin Khamis, puasa wajib jaga. Tapi percaya juga dengan dak dukun, percaya dengan dak botol. Ya masalah kita. Jadi benda itu kena dibetulkan lah. Yang sembahyang tidak bagus, tuan-tuan. Tapi ialah mudah percaya dengan dak bomoh. Malah je jumpa, tolak 40 hari rugi, tuan-tuan. Silap-silap kelak bila kita meninggal depan Allah Subhanahu Wa Taala kelak, sadagi kita pun amalan. Ni nak habis kena benda-benda syirik khurafat tadi. Akhirnya penat. Rugi macam ni aja. Okey. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan itu ada manfaat. Insya-Allah kita akan sambung lagi tahun depan sebab saya akan bercuti. Kita akan membincangkan tajuk menilik nasib. Panjang perbincangannya lah. Kita tangguh dengan membaca tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian. Maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.